Nama saya Muhammad Karim Zikri bin Muhammad Adha. Saya dari kumpulan J4EE1123A1. Nombor pelajar saya 2019 440384. Saya berada di semester 3, Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Okey, hari ini saya ingin membentangkan tentang tokoh sains dan teknologi Islam. Okey, saya memilih Al-Khawarizmi sebagai tokoh saya. Saya akan terangkan latar belakang Al-Khawarizmi. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Beliau juga dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Al-Khawarizmi juga dikenali di barat dengan sebutan dan cara ejaan nama yang berbeza seperti Al-Khawarizmi, Al-Ahawizmi, Al-Kharizmi, Algoritmi dan pelbagai lagi cara ejaan. Beliau dilahirkan di Bukhara. Beliau berketurunan Parsi. Tahun 780 hingga 850 Masihi adalah zaman kegemilangan beliau. Ada yang mengatakan Al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9 Masihi. Ada juga sumber lain yang menegaskan beliau berada di Uzbekistan pada tahun 780 Masihi. Beliau dikatakan meninggal pada tahun 850 Masihi di Baghdad. Tarikh kelahiran dan kematian beliau yang tepat tidak dapat diketahui. Okey, sekarang saya akan sambung tentang hasil karya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi menghasilkan banyak karya agung yang terkenal pada zaman tamadun Islam yang dikenali di barat. Antara hasil karya tersebut ialah sistem nombor atau karya De Numero Indorum yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Seterusnya, Mufatih Al-Ulum, bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. Selain itu, ada juga Al-Jami wa Al-Tafsir bi Hisab Al-Hind. Karya ini diterjemahkan oleh Prince Borneo Pagri ke dalam bahasa Latin. Selain itu, ada juga Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Al-Muqabalah. Buku ini dicipta pada tahun 820 Masihi dan buku itu tentang algebra. Selain itu, kita ada juga Al-Amal bil Usturlab dan Al-Tari. Seperti yang kita tahu, setiap tokoh itu mempunyai sifat ketokohan yang berbeza. Al-Khawarizmi, sifat ketokohannya kita dapat lihat dalam bidang astronomi dan matematik. Al-Khawarizmi dikenali ketika zaman tamadun Islam kerana bidang astronominya yang ditakrifkan sebagai ilmu falak, bermaksud pengetahuan luas tentang bintang-bintang. Pada awal kurun ketiga, dua buah karya yang salah satu diterjemahkan ke bahasa Latin telah dihasilkan oleh Al-Khawarizmi. Dalam bidang matematik, beliau memperkenalkan aljabar dan hisab serta menghasilkan pelbagai karya yang masyhur ketika zaman tamadun Islam, antaranya Mafatih Al-Ulum. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Contoh seperti cos, sin, tan dan banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi. Penggunaan matematik dan astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad kerana kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometrik saja. Sebagai seorang pelajar, saya amat menginspirasikan Al-Khawarizmi. Sebagai seorang pelajar, kita perlulah bijak mengatur masa dan aktiviti harian kita supaya kita tidak lupa akan suruhan Allah. Kesibukan mengkaji atau mempelajari ilmu tidak seharusnya dijadikan alasan oleh kita untuk mengingkari perintah Allah. Sebagai contoh, walaupun Al-Khawarizmi sentiasa sibuk mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu baru, beliau tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk menunaikan tuntutan yang wajib dalam Islam. Beliau bukan hanya dikenali sebagai tokoh yang mahir dalam pelbagai ilmu, tetapi beliau juga dikenali sebagai tokoh yang alim dan kuat amal ibadah. Itu bermakna Al-Khawarizmi berjaya mengatur aktiviti hariannya dengan cukup baik kerana
beliau mampu membahagikan masa tentang agama dan mencari ilmu. Apa yang dunia hari ini dan saya sendiri sebagai seorang pelajar perlu ambil daripada Al-Khawarizmi ialah kita mestilah sentiasa mencari ilmu dan mempelajari ilmu-ilmu baru supaya kita dipandang tinggi, kerana ilmu itu tarafnya sangat tinggi. Jika kita tidak berilmu, masyarakat akan pandang hina kepada kita dan menganggap pandangan kita itu seperti tidak berguna. Al-Khawarizmi menunjukkan bahawa walaupun kita sibuk mencari ilmu, kita juga tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan masyarakat hari ini terlalu sibuk menjalankan aktiviti harian sehingga ada yang lupa tentang kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlulah mencontohi Al-Khawarizmi yang dapat menjalankan kedua-duanya dengan pembagian waktu yang bagus dan disiplin diri yang bagus, kerana beliau berjaya membuktikan bahawa kita boleh melakukan kedua-duanya jika kita mengatur masa dan aktiviti seharian kita dengan bijak. Kesimpulannya, sesibuk apa pun kita mencari ilmu atau melakukan aktiviti harian, janganlah kita lupa tentang kewajipan kita sebagai umat Islam untuk menunaikan suruhan Allah dan tidak melakukan larangannya. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.